Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hari ini cikgu nak teruskan pembelajaran berkaitan dengan bab 2 iaitu tekanan, di mana hari ini kita fokus kepada subtopik 2.3 iaitu tekanan gas. Okay, dalam rajah ini adalah sebuah alat radas yang dinamakan sebagai manometer. Apakah fungsi manometer? So, manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan gas. Okey, jom tonton video ini. Okey, kita akan menonton video berkaitan dengan penggunaan manometer untuk melihat apakah kaitannya dengan tekanan gas. Okey, baik. Dalam rajah ini, seorang lelaki meniup paip getah dan terdapat kenaikan turus cecair berwarna merah di sebelah kanan. Okey, bila dipaskan dalam keadaan tanpa tekanan gas, maka ia berada pada aras yang sama. Okey, sekarang beliau meletakkan sebuah belon di mana belon itu mengandungi gas. Okey, jadi apabila dilepaskan, terdapat juga kenaikan turus cecair berwarna merah di sebelah kanan. Okey, ini menunjukkan terdapatnya tekanan gas. Dan apabila dibiarkan berada pada keadaan yang sama, sekarang dimasukkan ke dalam bikar yang berisi air yang dipanaskan. Jadi terdapat juga kenaikan pada cecair berwarna merah itu di sebelah kanan. Okey, sekarang masukkan pula ke dalam maksudnya disejukkan Jadi di sini dia kembali kepada aras yang sama. Okey, berada pada aras yang sama. Okey, di sini apa yang nak dibincangkan ialah berkaitan dengan tekanan gas. Jadi contoh rajah A, okey, ia adalah sebelum kita sambungkan kepada bekalan gas. Ini adalah contoh teori manometer sebelum disambungkan kepada suatu bekalan gas. Jadi bila sebelum disambungkan kepada suatu bekalan gas, dua bahagian ini terdedah kepada permukaan yang terbuka. Jadi akan ada satu tekanan yang akan bertindak pada permukaan yang terbuka, iaitu tekanan atmosfera. Okey, PATM ini adalah tekanan atmosfera. Jadi apabila sebelum disambungkan kepada suatu bekalan gas, aras air dalam manometer ini akan berada pada aras yang sama. Okey, ini adalah pada situasi sebelum kita sambungkan kepada suatu bekalan gas. Okey, untuk rajah yang kedua pula selepas disambungkan kepada suatu bekalan gas. Okey, baik, merujuk kepada rajah B, apabila dibuka pilih gas akan terdapat gas yang keluar. Jadi di sini dia akan menolak cecair, contoh dalam rajah ini menolak cecair air dan berlakulah peningkatan dari segi turus cecair tersebut di bahagian kanan, dan ini akan merujuk kepada H. Okey, kita suka H adalah daripada yang ditunjukkan daripada garisan putus-putus ini. Okey, baik. Keadaan ini menunjukkan bahawa apabila situasi untuk keadaan ini kita boleh jelaskan menunjukkan bahawa P gas adalah lebih besar daripada PATM. Maka apabila pilih gas dibuka, ia akan menolak dan cecair dalam manometer ini akan meningkat. Ia meningkat di sebelah kanan. Jadi di sini ini menunjukkan di titik A ditindakkan dengan suatu tekanan yang kita panggil sebagai tekanan gas. Manakala di titik B pula adalah suatu tekanan di mana tekanan di titik B adalah hasil tindakan tekanan gas dan juga tambah dengan tekanan atmosfera. Okey, baik. Cikgu teruskan dengan penerangan. Okey, tekanan DA. Dinyatakan tadi tekanan DA adalah bersamaan dengan tekanan gas. Jadi di sini tekanan DA. Ini merujuk kepada tekanan gas. Manakala tekanan DB pula adalah tekanan yang disebabkan oleh turus air, iaitu H. Okey, H yang ada dekat sini. Okey, dan juga tekanan atmosfera, iaitu PATM. Iaitu PATM. Jadi di sini apa yang anak-anak perlu tahu adalah titik
A dan titik B berada pada aras yang sama. Okey, merujuk rajah tadi, titik A dan juga titik B berada pada aras yang sama. Apabila berada pada aras yang sama, boleh dinyatakan bahawa pemahaman kita adalah tekanan di A adalah sama dengan tekanan di B. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Jadi dengan kata lain, tekanan di sini adalah sama. A adalah sama dengan B. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Okey, sekarang untuk menghitung berapakah nilai tekanan gas, okey, iaitu tekanan gas menggunakan teori yang dinyatakan dalam rajah B ini, bagaimana kita nak menghitung tekanan gas tersebut, kita akan menggunakan formula iaitu P gas sama dengan P atmosfera tambah dengan nilai H. Okey, nilai H tersebut merujuk kepada perbezaan antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera, iaitu hasil tolak tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Okey, jadi cuba kita tengok contoh untuk memahami berkaitan dengan penerangan cikgu tadi. Okey, sekarang contoh yang pertama, rajah menunjukkan manometer merkuri yang disambung ke kelalang gas yang termampat. Okey, diberi maklumat tekanan atmosfera PATM dengan 76 cm/Hg dan ketumpatan 13,600 kgm-3 dan juga pecutan graviti iaitu dengan nilai 9.81 ms-2. Okey, sekarang kita nak menghitung berapakah tekanan gas dalam unit cm/Hg. Jadi bagaimana nak menghitung tekanan gas dalam unit cm/Hg. Jadi tekanan gas kalau merujuk kepada rajah ini, ada kenaikan pada bahagian kanan dan ini akan kita rujuk sebagai H. Jadi di sini akan terdapat P gas. Okey. Jadi untuk menghitung P gas adalah bersamaan dengan P ATM tambah dengan H. Okey, PATM adalah dengan nilai yang diberi untuk tekanan atmosfera menggunakan merkuri iaitu 76 cm/Hg. Tambahkan dengan 40 cm. Jadi di sini 76 cm tambah dengan 40 cm kita akan dapat 116 cm/Hg. Okey, ini adalah kiraan tekanan gas dalam sebutan cm/Hg. Okey, unit cm/Hg dan nilainya adalah 116 cm/Hg. Okey, B. Hitungkan tekanan gas dalam unit Pascal. Okey, hitungkan tekanan gas dalam unit Pascal. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan penggunaan penukaran unit kepada Pascal pula. Okey, untuk B, untuk menukarkan kepada unit Pascal, kita akan menggunakan formula P sama dengan rho Hg. Okey, kita menggunakan formula P sama dengan rho Hg. Okey, di mana rho ini adalah ketumpatan, H adalah perbezaan tekanan antara tekanan atmosfera dan juga cecair lah. Okey, dan G adalah pecutan graviti. Jadi di sini untuk mendapatkan bacaan dalam Pascal, pastikan nilai kuantiti fizik iaitu tekanan, H dan juga pecutan graviti ini dalam unit SI masing-masing, iaitu ketumpatan mesti dalam kgm-3, H dalam meter dan G dalam ms-2. Jadi di sini dengan nilai ketumpatan adalah 13,600, dah dalam kgm-3. H pula, H di sini calculation kita tadi kita dapat 116 cm/Hg. Jadi sekarang kita perlu tukar kepada meter, maka kita akan guna 1.16 meter darabkan dengan 9.81. Jadi nilai di sini merujuk kepada nilainya adalah 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, ini adalah nilai untuk bagaimana kita nak menghitung unit dalam unit Pascal ya. Okey, jawapannya adalah 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, untuk C, adakah jawapan yang diperoleh di A dan di B akan berubah jika tiup kaca manometer itu mempunyai diameter yang lebih besar? Okey, untuk situasi ini jawapan di A dan di B tidak akan mengalami perubahan. Okey, kerana apa? Kerana
diameter yang besar ataupun kecil tidak akan mempengaruhi tekanan. Tidak akan mempengaruhi tekanan. Maksudnya tekanan cecair tidak bergantung kepada luas permukaan. Yang seterusnya. Baik. Untuk rajah yang dipaparkan ini adalah sebuah digital manometer. Ini adalah sebuah digital manometer di mana sekarang ni manometer merkuri jarang kita gunakan. Kerana merkuri ni adalah suatu cecair yang toksik. Jadi ia lebih kepada penggunaan digital manometer di mana manometer ini mudah digunakan kerana mudah alih dan juga mudah memberikan bacaan yang jitu. Sekarang cikgu nak tunjukkan penyelesaian masalah. Terujuk rajah yang kedua. Contoh kedua, menunjukkan sebuah manometer merkuri yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam paip aliran udara. Soalannya, berapakah perbezaan tekanan antara udara dalam paip dan juga tekanan atmosfera dalam unit sentimeter Hg. Jadi bagaimana kita nak menghitung perbezaan tekanan untuk yang pertama ini, A. Perbezaan tekanan adalah merujuk kepada nilai H. Nilai H. Jadi H di sini adalah nilainya adalah bersamaan dengan 25 cm. Jadi perbezaan tekanan kita boleh dapat dengan 25 cm Hg. Gunakan unit cm Hg. Kenapa? Sebab ini adalah nilai unit bagi dalam kiraan unit tekanan menggunakan merkuri. Tekanan cm Hg adalah unit untuk merkuri. Untuk soalan ini, rajah menunjukkan sebuah manometer yang mengandungi merkuri disambungkan ke bekalan gas dan paip dibuka. Hitungkan tekanan gas dalam unit centimeter Hg. Jadi bagaimana kita nak menghitung nilai tekanan gas dalam unit centimeter Hg? Kalau anak-anak lujuk rajah ini, apabila paip dibuka, akan terdapat tekanan gas dan ada kenaikan pada bahagian bahagian kanan turus ini. Ini adalah H lah. Iaitu dengan nilai 25 cm. Jadi bagaimana nak menghitung nilai tekanan gas dalam cmHg? So P gas sama dengan P ATM tambah dengan H. Kenapa P ATM tambah dengan H? Kerana di sini ia melibatkan di mana P gas adalah lebih besar daripada P ATM. Sebab bila pipe gas tersebut dibuka, ia menolak dan terdapat kenaikan H pada bahagian kanan. Jadi di sini 76 cm Hg tambahkan dengan H iaitu 25 cm, maka anak-anak akan dapat dengan nilai 101 cm Hg. Ini adalah nilai menggunakan unit tekanan iaitu cm Hg. Untuk soalan B pula, kita nak menghitung dalam unit Pascal. Jadi nak menghitung dalam unit Pascal, perlu gunakan formula P sama dengan rho Hg. P sama dengan rho Hg. Di mana, pastikan ketumpatan dalam unit SI kgm -3, H dalam meter dan G dalam ms -2. Jadi dengan nilai yang ada iaitu ketumpatan 1.36 darab 10 kuasa 4. H adalah perbezaan tekanan. Jadi kita dapat nilai tadi adalah dengan nilai 101 cm Hg. Jadi H perlu tukar kepada meter. Maka sini kita akan masukkan 1.01. Darabkan dengan 9.81. Darabkan dengan 9.81. Maka anak-anak akan dapat nilai 1.3475 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ini adalah nilai dalam Pascal. Yang seterusnya, untuk soalan manometer yang mengandungi merkuri disambung ke silinder gas dan injap silinder gas dibuka. Dalam rajah ini, terdapat perbezaan dari segi kenaikan turus merkuri iaitu di sebelah kanan. So H di sini. Ini adalah H. Jadi untuk situasi ini, apabila keadaan H adalah di sebelah kiri, P gas
adalah lebih rendah daripada PATM. Okey, ini adalah situasi untuk rajah yang dipaparkan sekarang. Apabila H berada di sebelah kiri, P gas adalah lebih rendah daripada PATM. Jadi di sini hitungkan tekanan bekalan gas dalam unit mmHg. Jadi bagaimana nak menghitung? Okey, cikgu tunjukkan di sini. Okey, kita nak menghitung dalam mmHg, so kita akan menggunakan P gas. Apabila sudah mengetahui ianya adalah lebih rendah daripada PATM, maka PATM mesti tolak dengan H. Okay. Jadi apabila PATM dengan nilai 76 cm Hg, kita tolakkan dengan 15 cm, maka kita akan dapat nilai iaitu dengan nilai 61 cm Hg. Tetapi soalan di sini minta dalam unit mm ya. Jadi 610 mm Hg. Okey. 610 mm Hg. Okey, soalan A1, ini soalan A1. Sekarang kita pergi kepada soalan A2, iaitu dalam unit M bar. Okey, dalam pembelajaran subtopik 2.2 iaitu berkaitan dengan tekanan atmosfera, iaitu kita ada pengetahuan iaitu 1 M bar adalah bersamaan dengan 1 hektopascal, di mana 1 hektopascal ini adalah bersamaan dengan 100 pascal, dan 100 pascal ini boleh kita nyatakan sebagai 10 kuasa 2 pascal. Jadi di sini perlu ada dengan nilai pascal. Jadi bagaimana kita hitung dulu dalam kiraan pascal. Jadi cikgu akan menggunakan formula P sama dengan rho Hg dan masukkan nilai iaitu 1.36 darab 10 kuasa 4 darabkan dengan H dicari tadi 61 cm dan kita dah masukkan dengan 0.61 meter darabkan dengan 9.81, maka kita akan totalkan kat sini dapat 383.76 pascal. Okey, baru dapat nilai dalam pascal. Sekarang kita perlu buat penukaran unit. Jadi untuk menukarkan nilai ini, okey, ini adalah maklumat 1 M bar adalah bersamaan 100 pascal. Jadi kalau kita ada 81383.76 pascal, agaknya berapa 1 milibar? Maka X ini adalah bersamaan dengan 81383.76 bahagikan dengan 100, maka anak-anak akan dapat nilai untuk M bar ini adalah dengan nilai 8.13 darab 10 kuasa 5 pascal. 8.13 darab 10 kuasa 5 M bar. Okey, M bar. Okey, ini bagaimana nak kalkulate lah berkaitan dengan nilai dalam M bar. Okey, soalan yang B, tentukan perbezaan tinggi turus merkuri apabila merkuri digantikan dengan cecair yang ketumpatannya adalah separuh. Jadi kalau ketumpatannya separuh, bagaimana kita nak menghitung? Okey, cikgu tunjukkan di sini iaitu untuk B, anak-anak boleh menggunakan formula iaitu P merkuri sama dengan PX. Okey, P merkuri kita guna rho Hg sama dengan rho Hg merkuri sama dengan rho Hg bagi X. Okey, G kita boleh mansuh sebab pecutan graviti adalah nilai dia sama. Okey, sekarang dikata ketumpatan cecair yang digantikan tu ada separuh daripada ketumpatan merkuri. Jadi kita akan menggunakan merkuri dengan nilai ketumpatannya sebenar. H-nya adalah 15 dalam soalan H adalah 15 dan ketumpatan di sini adalah 1/2 rho. Okey, dan H-nya adalah 5. Okey, jadi kita nak mencari kita nak mencari kita nak mencari H. Kita nak mencari H. Jadi di sini nilai H adalah bersamaan dengan 30 cm. Okey, nilai H adalah bersamaan dengan 30 cm. Untuk soalan yang terakhir, menunjukkan sebuah bekas mengandungi gas disambung kepada manometer. Okey, lengkapkan ayat berikut dengan menandakan right pada kotak yang betul. Okey, jadi di sini dalam rajah kita boleh lihat, okey, bila bilik gas dibuka,
Okey, berlaku kenaikan di sebelah kiri dengan nilai 40 cm. Jadi ini adalah H. Jadi di sini ini menunjukkan P gas adalah lebih rendah daripada PATM. Jadi lengkapkan ayat berikut dengan mendandakan right pada kotak yang betul. Merkuri digunakan dalam manometer kerana mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okey, ini berdasarkan ketumpatan. Okey, kita ambil kerana mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okey, B, tekanan gas dalam unit Pascal. Okey, kita nak hitung dalam unit Pascal. Jadi kita menggunakan formula P sama dengan rule Hg. Okey, masukkan nilai rule 1.36 darab 10 kuasa 4. Okey, H di sini adalah perbezaan tekanan. Jadi di sini kita ada 76 cm dengan 40 cm. Jadi 76 cm tolak dengan 40 cm, kita dapat 36. Jadi masukkan nilai di sini adalah 0.36. Okey, darab dengan 9.81, maka anak-anak akan dapat nilai di sini dengan nilai 48029.76 Pascal. Okey, ini adalah nilai sebab soalan minta cari dalam Pascal. Okey, yang seterusnya soalan C ya. Raja menunjukkan bekas dan tiub getah. Okey, dikeluarkan, digantikan cahaya X. Okey, soalan. Bandingkan tekanan pada titik R, S dan T. Okey, di sini nilai titik R dan juga T tekanannya adalah sama. R sama dengan T. Tetapi S adalah nilai tekanan yang paling tinggi. Jadi S adalah lebih besar daripada R dan juga S lebih besar daripada T. Okey, yang akhir sekali, tentukan ketumpatan cecair X. Bagaimana kita nak menghitung ketumpatan cecair X? Jadi kita boleh menghitung dengan menggunakan pemahaman. Okey, di sini dengan nilai yang ada X ketinggiannya adalah 15 dan cecair merkuri ketinggiannya adalah 5. Okey, kita pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, iaitu PX. Okey, PX adalah sama dengan P merkuri. Okey, P adalah rule Hg. Okey, X sini rule Hg bagi M. Okey, G kita boleh mansuh sebab nilai yang sama. So tinggallah rule H dengan rule H bagi X dan rule H bagi M. Jadi di sini kita masukkan nilai rule di sini adalah rule X. H adalah dengan nilai 15 tadi untuk X. Sama dengan rule bagi merkuri adalah 1.36 darab 10 kuasa 4. Darabkan dengan ketinggian merkuri tadi adalah 5. Okey, maka di sini nilainya kita dapat rule X adalah bersamaan dengan 4533.33 kgm negatif 3. Okey, ini adalah kiraan untuk mendapatkan nilai ketumpatan X tadi. Okey, untuk mendapatkan nilai ketumpatan cecair X. Okey. Okey, jadi sampai di sini saja dahulu penerangan cikgu berkaitan dengan topik 2.3. Okey, diharapkan dapat membantu anak-anak untuk memahami tajuk tekanan gas. Okey, sekian, terima kasih.